Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pelajar kelas 5H. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang dengar rakaman cikgu ni. Okey, hari ni kita sambung PDPR kita daripada pukul 10.30 sehinggalah pukul 12.30. Okey, yang pertama cikgu nak awak dengar rakaman cikgu ni. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih lah. Okey, sebab awak sudi dengar rakaman cikgu ni. Okey, yang pertama kita pergi kepada tajuk 2.3. Okey, apa dia tajuk 2.3 iaitu penuaian dan penyimpanan hasil tanaman. Okey, apa maksud penuaian? Okey, penuaian ialah aktiviti memetik, mengutip dan memungut hasil tanaman yang telah mencapai tahap kematangan supaya apa? Untuk tujuan sendiri atau untuk dijual. Maksudnya, kita dah tuai lah. Kita tanam hasil kita, lepas tu kita tuai. Sebab apa kita tuai tu? Sama ada untuk kita makan sendiri ataupun untuk kita jual hasil tanaman kita. Sebab apa kita perlu tuai? Tuai ni, kalau kita tuai tu sebab kita tak nak tanaman yang kita tanam tu akan menjadi lebam, cala atau pecah. Maksudnya duduk atas pokok tu kita biar je. Kalau kita biar je, kadang-kadang buah tu boleh bila jatuh dia pecah. Kadang-kadang kita biar je dia akan menjadi layu. So, buah tu kita tak boleh dapat hasil dia lah. So kat situ jadual 2.2.1 2.21. Awak boleh tengok cara menuai dia dan apa tanaman dia. Contoh dia kat situ. Cikgu bagi satu contoh memetik. Apa contoh tanaman yang sesuai untuk kita petik? Contoh dia cili. Kita boleh petik sahaja terung, tomato, jagung. Kat situ boleh faham kita pergi kepada 2.3.1 penuaian hasil. Penuaian hasil ni ada 3 peringkat. Yang pertama sebelum menuai, kedua semasa menuai dan yang ketiga pasca tuai. Pasca tu adalah selepas lah. Pasca tuai tu selepas menuai. Sebelum menuai. Sebelum menuai tu apa penting dia? Apa yang paling penting awak kena tahu sebelum awak tuai sesuatu tu, awak kena tahu apa kaedah penuaian yang sesuai. Tadi dekat jadual tu dah tengok dah kan. Apa kaedah penuaian? Sama ada awak nak petik ke, awak nak potong guna tangan ke, ataupun guna sabit ke, ataupun nak senang sekarang ni dah ada mesin. Kalau padi sekarang kita dah ada mesin padi lah untuk dapatkan hasil padi tu kan. Kita dah tak payah guna kaedah tradisional dah. Dan paling penting sekali, pastikan sebelum 2 minggu awak nak tuai hasil, pastikan awak tak sembur hasil tanaman awak tu dengan racun perosak. Untuk berapa lama? 2 minggu sebelum awak tuai hasil tu. Untuk mengelakkan daripada kita yang makan ni terkena racun perosak lah. Indeks kematangan tanaman. Indeks kematangan tanaman ni apa? Dia adalah satu parameter. Parameter ni apa? Parameter ni adalah kayu ukur. Untuk awak buat anggaran bila masa yang sesuai awak nak tuai sesuatu tanaman tu. Kalau tanaman sayur-sayuran, indeks kematangan dia kita boleh tengok dia dah berdasarkan saiz dan warna. Kita tengok warna dia. Contoh mangga. Kita tengok warna dia dah kuning. Saiz dia dah besar. So kita tahu
dia dah masak dah. So dia sesuai untuk kita tuai hasil dia. Okey, itulah indeks kematangan tanaman. Okey, ada 3 kaedah untuk menentukan kematangan tanaman. Okey, yang pertama fizikal, yang kedua kimia, dan ketiga fisiologi. Okey, fizikal ni, okey, macam tadilah cikgu cakap. Okey, awak boleh tengok melalui mata kasar awak. Okey, contoh dia, kita tengok warna kulit dia, saiz dia, bentuk dia, dan daun sebelah luar yang menjadi kering. Okey, yang kedua kimia. Okey, kimia ni ada satu analisis kimia yang awak boleh jalankan, iaitu ujian keasidan, di mana awak boleh analisis okey, kandungan gula ataupun glukosa, kandungan kanji, dan mengetahui pH dia. Okey, so okey, ujian ini boleh menentukan sama ada tanaman yang awak nak tuai tu dah sesuai untuk dituai ataupun belum. Okey, yang ketiga fisiologi. Okey, fisiologi, okey, awak kira, okey, awak tanam tanaman awak tu bila. Okey, so okey, contoh bayam. Okey, awak tanam, okey, contoh 6 hari bulan 8. So kalau bila tanaman tu dah sesuai, contoh sebulan, 4 minggu selepas awak tanam tu, okey, dia boleh dah tuai. So fisiologi ni adalah melalui pengiraan bilangan hari atau bulan selepas pokok tu mula berbunga atau diubah ke kawasan tanaman. So awak kira sendirilah, okey, berapa hari yang sesuai untuk setiap tanaman tu dituai. Okey, apa kepentingan indeks kematangan ni? Okey, sebab apa awak perlu tahu? Okey, kita sambung tadi untuk menentukan strategi pemasaran. Okey, contoh kalau awak tahu kalau awak tahu indeks kematangan ni, so awak boleh rancang okey, pengeluaran hasil tanaman ni untuk mendapatkan harga yang premium lah. Maksudnya bila dah tahu dah okey, tarikh sekian-sekian ni, okey, buah awak masak. So awak boleh dah tentukan dah, okey, tarikh ni, okey, awak boleh tentukan sendiri harga yang awak nak jual tanaman awak ni. Okey, yang kedua menentukan kesesuaian waktu penuaian. Okey, so dah tahu dah, okey, indeks kematangan. Bila awak tahu indeks kematangan ni, okey, awak boleh elakkan hasil yang awak tanam tu, okey, sama ada belum matang ataupun terlalu masak untuk awak jual. Okey, yang ketiga pengurusan buruh dan sumber yang cekap. So okey, awak sebagai petani ni, awak boleh merancang dah bila awak nak ambil okey, tenaga buruh untuk awak tuai hasil tanaman awak tu. Okey, yang keempat sebagai asas pengkelasan. Okey, sama ada okey, awak contoh tanaman awak ni awak nak eksport ataupun awak nak eksport ke luar negara, ataupun awak nak hanya domestik ni hanya di negara kita lah. So awak tahu dah, okey, bila waktu yang sesuai ni. Kalau contoh kalau kita nak eksport, kita kena tuailah awal sikit supaya nanti dia dah sampai ke negara yang awak nak hantar tu, okey, sedang elok waktu tu dia dah masak. So kalau awak tuai waktu dia dah betul-betul masak, so bila awak dah pergi ke sana, dah hantar ke negara sana tu, so dia terlalu masak, dah tak sesuai untuk jualan lah. Okey. Okey, untuk indeks kematangan padi, okey, selalunya padi ni diambil masa selama 105 hingga 125 hari. Okey, maksudnya kat situ 4 bulan jugalah selepas penanaman untuk matang. So apabila 80% buah masak,
Okey, tetapi dia bergantung juga kepada variety lah. Okey. Kalau selepas 125 hari tu buah padi sudah menjadi kuning-kuningan. Okey. Dan awak tengoklah batang dia menunduk ke bawah sebab buah tu telah berisi penuh. Okey, untuk indeks kematangan buah jagung, okey, selalunya kita tuai hasil okey 68 hingga 72 hari selepas ditanam. Maksudnya kat situ dalam 2 bulan lebih, okey, lepas kita tanam tu kita dah boleh tuai hasil dia. Selalu macam mana kita nak tengok dia dah boleh tuai. Okey, kita tengok rambut dia berwarna perang. Okey. Okey, so lepas tu kita boleh tengok saiz dia lebih kurang 30 cm, berat dia 50 gram. Okey, dah boleh sesuai dah untuk tuai hasil dia. Okey, kat situ boleh tengok contoh indeks kematangan tanaman sayur terpilih. Okey, awak boleh baca sendiri. Okey, seperti sawi contoh dia, okey, sebulan pada minggu keempat. Okey, atau kelima selepas awak semai tu. Okey, dah daun pokok dah start banyak dah. Okey, tengok bila saiz pokok tu dah memuaskan, dah sesuai untuk tanaman. Okey, awak boleh tuai sebelum. Okey, kalau lambat sangat, daun pokok tu boleh jadi keras dan mengeluarkan bunga. Maksudnya selepas kalau dia dah keras tu, maksud dia dah lebih overdue lah. Okey. Dia boleh baca sendirilah yang tu. Okey, awak boleh tengok contoh indeks kematangan tanaman komoditi terpilih. So, kita tengok kepada indeks kematangan buah kelapa sawit. Okey. Selalunya, okey, kelapa sawit ni dia akan keluarkan hasil selepas 2,5 hingga 3 tahun selepas ditanam. Okey, dia boleh dituai 5 hingga 6 bulan selepas pendebungaan berlaku. Okey. Okey, tandan ni dikira masak apabila buah kelapa sawit ni bertukar menjadi daripada warna gelap, okey, kepada warna jingga kemerah-merahan. Okey. Dan sekurang-kurangnya awak nak tahu dia dah masak, akan ada sebiji buah yang gugur. Okey, daripada tandan buah. Okey, tahap buah masak akan dipanggil, okey, dalam kalau awak jumpa dalam soalan BTS. Okey, apa maksud BTS? BTS ialah buah tandan segar. Maksudnya BTS tu ialah buah kelapa sawit yang dah masak lah. Okey, dah sesuai untuk harvest ataupun tuai. Okey, maksudnya BTS ni dia berada pada tahap masak yang optimum lah dan boleh menghasilkan kadar perahan minyak yang tinggi. Okey. Okey, kat situ awak boleh tengok, okey, tandan muda color dia apa. Okey, color dia kehitam-hitaman kan. Okey, warna gelap. Maksudnya kat situ dia muda lagi lah. Okey. Okey, kalau dia dah start dengan warna jingga kemerah-merahan tu, dia dah dia dah masak lah. Okey, seterusnya awak boleh tengok indeks kematangan pokok koko. Okey, pokok koko ni akan mula berbunga, okey, pada umur 18 hingga 30 bulan selepas ditanam. Okey, maksudnya lepas tanam tu dalam 2 tahun lebih, awak tanam 2 tahun lebih lepas tu baru boleh dia boleh baru berbunga. Okey. Okey, kalau tengok pokok koko muda ni akan berwarna hijau dan tanda dia masak, okey, dia akan warna kuning kehijau-hijauan dan kalau terlalu masak dia akan berwarna kuning. Okey, tengok indeks kematangan buah lada hitam. Okey, macam mana kita nak tahu dia dah boleh tuai? Okey, pastikan tangkai mula bertukar kepada kuning. Okey. So, bila awak tengok daripada
start dia dah warna kuning tu, dia dah boleh tuai. So kalau matang tu dia dah jadi macam dia dah tukar menjadi warna jingga lah. Okey, kita pergi kepada semasa menuai. Okey, masa penuaian ni yang sesuai untuk sayur lah. Okey, bergantung kepada iklim, okey, musim penanaman dia, variety. Okey, variety ni apa? Variety ni ialah baka sayur-sayuran tersebut dan jenis sayur. Okey, masa yang dicadangkan untuk tuai, okey, adalah pada waktu pagi atau lewat petang. Okey, teknik penuaian ni berbeza mengikut jenis tanaman lah, sama ada kita tanaman tu sesuai untuk dipotong, okey, dicabut, okey, petik atau gali. Okey. Okey, pergi kepada penuaian tanaman sayur-sayuran. Okey. Okey, penuaian tanaman sayur-sayuran ni, okey, kalau nak senang kita gunakan alatan. Okey, sekarang ni kita dah moden dah. Okey, kita banyak menggunakan alatan atau jentera. Okey. Sebab kemudian hasil tuaian tu kita boleh isi ke dalam bekas yang sesuai dan bersih. Okey, sebab apa? Sebab bekas yang kotor ni akan membuatkan tanaman awak akan cepat rosak. Sebabnya ada bakteria-bakteria tu boleh menyebabkan dia masuk ke dalam tanaman dan cepat rosaklah tanaman tersebut. Okey. Okey, penuaian padi pula ada dua cara. Okey, yang pertama menggunakan tenaga pekerja sepenuhnya. Okey, yang kedua kita sekarang ni dah guna mesin jentuai. Okey. Okey, yang ketiga penuaian kelapa sawit yang telah matang ni. Okey, macam mana kita nak tuai hasil dia? Dengan cara memotong tandan dia menggunakan alatan secara manual. Okey, namun kekurangan tenaga buruh dekat ladang ini, okey, boleh kita atasi dengan kita gunakan pemotong buah kelapa sawit. Okey, penuaian koko ni, okey, boleh petik menggunakan alat pemotong yang tajam, contohnya gunting pokok, sabit, sekatior atau alat-alatan yang tajam yang sesuai. Okey, kemudian kita pergi kepada penuaian lada hitam. Okey, penuaian lada hitam ni, okey, boleh dipetik secara manual dengan cara kita gunting bahagian tangkai dia. Okey, tangkai buah lada hitam yang telah dituai, okey, akan dileraikan untuk diasingkan biji benih dia. Okey. Okey, kalau kita untuk kuantiti yang banyak, okey, ada mesin pelerai. Okey, mesin pelerai digunakan. Okey, kita pergi kepada pasca tuai tanaman sayur-sayuran. Okey, yang ni awak kena hafal sebab dia selalu keluar dalam bahagian A. Okey, untuk bahagian A dia suruh okey, dia akan tunjuklah, dia akan bagi 7 okey aktiviti ni. So dia suruh awak tulis isi tempat kosong. Okey, yang pertama, okey, aktiviti pasca tuai. Pasca tu apa? Selepas awak tuai hasil awak tu. Okey, pertama, okey, apa selepas tuai tu awak perlu mengumpulkan. Okey, mengumpulkanlah. Okey, mengumpul ni ialah proses letakkan hasil ladang, okey, di satu tempat pengumpulan. Okey, yang kedua, memproses. Memproses ni aktiviti yang dilakukan untuk menentukan bentuk akhir hasil yang akan dipasarkan. Okey, sebab apa awak nak proses hasil ni? Untuk menjadikan hasil lebih menarik, okey, tahan lebih lama, okey, untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi
dan untuk kekalkan kesegaran hasil. Okey, menggrade pula. Okey, penggradean tanaman sayur-sayuran ni maksudnya kita nak kelaskan produk kita ni ikut tahap kualiti dia. Okey, berdasarkan spesifikasi piawaian grade yang telah ditetapkan. Okey. Okey, lazimnya penggradean ni kita lakukan mengikut apa? Berat dia, saiz dia, rupa bentuk dia. Kat situ, apa tujuan penggradean ni dilakukan? Untuk asingkan produk mengikut kualiti dia. Untuk so bila hasil tu kualiti, so of course lah boleh menambahkan nilai. Kemudian boleh meningkatkan kecekapan dalam pemasaran. Kat situ boleh tengok grade-grade dia. Grade yang telah ditentukan oleh farmer ada 2 grade, iaitu grade premium dan grade 1 dan 2. Apa dia grade premium ni? Grade premium ialah sayur yang bebas daripada kerosakan dan kecacatan. Kalau grade 1 and 2 ni, sayuran yang agak bebas daripada kerosakan dan kecacatan. Kalau premium ni maksudnya memang top lah. Maksudnya dia memang bebas daripada sebarang kecacatan. Kemudian membungkus. Pembungkusan ni dilakukan menurut piawaian yang telah ditentukan oleh farmer. Farmer ni apa? Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Kaedah pembungkusan yang baik ni sebab apa perlunya? Sebab untuk kekalkan kesegaran hasil. So selain tu boleh menarik perhatian pelanggan untuk membeli. So untuk dapatkan kita jual dengan harga yang agak tinggi. Selepas tu membungkus ni boleh pelihara kualiti hasil dia dan juga memudahkan penghantaran sebab kita dah letak dah dalam bungkusan atau kotak siap-siap kan. Kita pergi kepada mengiklan. Mengiklan salah satu teknik komunikasi pemasaran. Sebab apa? Sebab kita nak sampaikan maklumat tentang kualiti hasil dia. Kita nak iklankan produk kita lah. Macam mana? Apa teknik pengiklanan ni? Sama ada dekat kita letakkan dekat media cetak, media elektronik. Kita letak kat atas papan iklan. Kita medakan katalog atau flyers kan. Kemudian kita pergi kepada menyimpan. Menyimpan ni salah satu cara untuk kekalkan kesegaran. Sebab apa penyimpanan dilakukan? Selalunya penyimpanan sayur-sayuran ni kita gunakan suhu rendah. Sebab apa? Suhu rendah tu antara 0 hingga 4 darjah Celsius. Sebab apa? Dia boleh mengurangkan kadar respirasi. Mengurangkan kadar respirasi ni dia nak mengelakkan dia terlalu cepat masak lah. Ataupun hasil tanaman tu kita nak elak dia untuk dia lambat busuk atau rosak. So last sekali kita menjual. Menjual ialah aktiviti untuk menyampaikan hasil kepada pengguna. Sebab apa kita nak jual? Of course lah untuk dapatkan keuntungan dan nak dapatkan pulangan modal. Macam mana cara nak jual? Kita mesti ada ejen dia, ada pemborong, peruncit dan ataupun kita terus jual kepada pengguna. Kita pergi kepada pasca tuai jagung. Jagung ni kita boleh disimpan selama 3 minggu pada suhu 3 darjah Celsius sehingga 5 darjah Celsius. Tanpa menjejaskan mutu. So hasil yang dipungut perlu lepas kita pungut hasil tu kita perlu bersihkan. Kita perlu gradekan dia dengan cepat. Sejukkan dengan rendamkan tongkol dalam air
pada suhu 1 hingga 3 darjah Celsius. Okey. Okey, kemudian kita balut dia dengan polietilena atau dimasukkan dalam beg polietilena, okey, yang berlubang. Lepas tu kita simpan dalam bilik sejuk suhu 0 hingga 1 darjah Celsius. So, okey, kemudian kita pergi kepada pasca tuai kelapa sawit. Okey, apa yang perlu, macam mana kita nak buat selepas kita kita tuai kelapa sawit tu. Okey, buah kelapa sawit yang dituai tu, okey, perlu terus dihantar ke kilang proses dia. Kilang proses minyak kelapa sawit ni selama dalam masa 24 jam. Okey, sebab apa? Dalam masa tempoh 24 jam tu terus kena hantar kepada kilang pemprosesan dia untuk, sebab apa? Untuk kita jaga kualiti minyak kita tu. Okey. Okey, kita tengok kat situ. Pemprosesan minyak kelapa sawit. Yang ni pun penting juga ni. Okey, selalu keluar dalam bahagian A. Okey, pertama pemprosesan BTS. Okey, BTS ni apa? Buah tandan segar. Okey, BTS ni adalah tadi yang cikgu terang tadi lah. Okey, dia dah sampai BTS ni, dia dah kelapa sawit ni dah sampai tahap masak yang optimum. Okey, mula-mula dia proses BTS. Okey, BTS dimasak dan disterilkan. Okey, ketiga, BTS dimasukkan ke dalam mesin pengilang. Okey, kemudian buah sawit diperah di dalam mesin. Okey, kemudian minyak sawit jadilah minyak sawit mentah. So, okey, kemudian melalui proses penapisan dan jadilah produk hiliran, iaitu minyak kelapa sawit. Okey, kemudian pergi kepada pasca tuai padi. Okey, padi ni kita tuai untuk dijadikan beras. Betul tak? Okey, kalau kita guna jentera, jentera ataupun mesin padi tu, okey, padi yang telah terlerai akan terus dibawa ke kilang untuk menjalankan 3 proses ini. Okey, pertama penggradan, kedua pengiringan dan ketiga penyimpanan. Okey, pergi kepada pasca tuai buah koko. Okey, buah koko ni ada beberapa peringkat, okey, untuk kita jadikan dia koko lah. Okey, pertama pengumpulan buah, kedua pembelahan, yang ketiga fermentasi dan keempat pengeringan. Okey, macam mana? Okey, pertama pengumpulan buah ni. Okey, buah-buah koko yang telah siap, okey, akan dijual, akan dituai dan akan dikumpulkan berhampiran jalan ladang. Sebab apa? Untuk memudahkan proses pengangkutan ke tempat memproses buah koko ni lah. Okey, kedua pembelahan. Okey, yang tu, proses pembelahan tu sebab apa? Kita kena asingkan biji koko daripada kulit dia dan terus masukkan ke dalam bekas lah. Contoh dia kuni, kotak ataupun dulang, kemudian simpan. Okey, ketiga fermentasi. Okey, fermentasi ni, okey, apa tujuan dia fermentasi ni? Sebab kita nak kurangkan kemasaman biji koko kering dan untuk tingkatkan mutu perisa koko ni. Okey, tempoh fermentasi ni selama 5 hari. Okey, buah-buah koko ni dimasukkan ke dalam kotak kayu yang bahagian bawahnya dipasang tidak rapat dan boleh mengalirkan air. Okey, kemudian last sekali pengeringan. Okey, selepas pemeraman tu, okey, biji-biji koko ni masih lagi mengandungi kira-kira 55% kelembapan. Okey, kita nak sampailah kandungan kelembapan dia menjadi 6% hingga 7%. Okey, untuk membolehkan biji koko ni selamat disimpan. So, apa proses dia? Proses ni dikenali sebagai tanning. Ataupun tanning ni adalah biji koko berubah warna daripada kemerahan kepada coklat. Okey, warna coklat.
Okey, apa tujuan dia? Untuk kurangkan rasa pahit koko, okey, dan astringent, iaitu kesan kebas pada lidah, okey, akibat tindah balas pengoksidaan. Cukup 2.3.1 saja untuk hari ini, dan cikgu guna awak buat tulis latihan, buat dalam buku latihan, dan kemudian cikgu akan bagi skema lah. Okey, terima kasih semua kerana sudi mendengar rakaman pengajaran cikgu pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.